Baik, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya tidak akan membuat sesi soal jawab, tetapi saya akan mengulas satu isu dan memberi pencerahan berkenaan isu itu yang sekali lagi merupakan fitnah terkini Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, jadi kepada saudara-saudari, saya hanya berhujah berasaskan fakta selama ni. Jadi ramai bertanya kepada saya isu ini, jadi saya akan hari ini membongkarkan satu lagi fitnah Datuk Seri Najib Tun Razak, dan tak payahlah Najib menghantar cyber trooper dia untuk menimbulkan persepsi menyerang di ruang komen. Sebaliknya disarankan agar Laskar Cyber ni pergi tanya kat bos kamu, bosku, ya, untuk menjawab dakwaan saya, ya. Baik, sebelum saya mulakan, ini bukannya sesi soal jawab, saya terus nak beri ulasan kepada isu, iaitu kemelesetan ekonomi dan kenaikan harga barang. Ini saya nak ceritakan apa yang Najib cuba sembunyikan, okey, dengan ringkas, dengan jelas, dengan ringkas, dan saya minta semua untuk bantu tularkan, bantu share, supaya ini akan sampai kepada telinga Najib, supaya Najib boleh jawab atau sangkal dakwaan saya, ya. Jadi minta share. Baik, ada, sebelum saya ke topik, ada yang bertanya kenapa lagi hari-hari Najib. Jawapannya mudah, sebab Najib hari-hari menipu dan memfitnah. Jadi kita kena perbetulkan fitnah dan penipuan dia. Jadi isu yang saya maksudkan ialah kenaikan harga barang. Di ruang komen ramai yang minta saya ulas, dan juga kemelesetan ekonomi. Jadi baru-baru ni Najib bercerita berkenaan dengan kemelesetan ekonomi di negara ini dan prestasi pencapaian ekonomi negara ini yang antara terburuk di rantau. Dan dalam pada berbuat demikian, beliau menuding jari secara langsung dan tidak langsung kepada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya. Dan beliau mengungkit isu darurat yang dilaksanakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengekalkan kuasa dia apabila, ya, majoriti dia terganggu gugat, dan perbelanjaan 600 bilion di bawah darurat. Semua ni menurut Najib memudaratkan ekonomi negara. Jadi dia menuding jari kat pentadbiran Muhyiddin. Baik, di sinilah fitnah dia, ya. Pertama sekali, saya nak betulkan Najib bahawa pentadbiran terdahulu, iaitu pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukannya pentadbir kerajaan Perikatan Nasional seperti didakwa oleh Najib. Pembetulannya, Najib perlu buat pembetulan, ianya dulu, ya, selepas langkah Sheraton, ianya kerajaan gandengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dan saya nak beritahu Najib, kerajaan hari ini selepas Ismail Sabri mengambil alih turut merupakan kerajaan gandengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Maknanya tidak berubah, cuma PM berubah. Lebih 90% menteri dia muka-muka sama, dan hampir keseluruhan pentadbiran dia muka-muka sama. Malah di bawah pentadbiran Ismail Sabri lebih banyak berlaku pembaziran, dan Ismail Sabri merupakan dari UMNO. Jadi ini gerombolan pengkhianat sama semenjak langkah Sheraton. Semua ahli-ahli parlimen dia 100% sama selepas langkah Sheraton yang telah terbukti gagal, ya, cuma tukar kulit je. Okey, so itu Najib kena betulkan. Jangan kata dulu kerajaan PN, sekarang kerajaan BN. Dulu sekarang sama, cuma tukar kulit. Ianya kerajaan gandengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, terdiri dari menteri-menteri Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Di bawah Muhyiddin pun sama, sekarang pun sama. Dan ini adalah gerombolan pengkhianat rakyat yang mengkhianati mandat rakyat yang terbukti gagal. Itu kena tahu. Keduanya, kalau nak cerita kemelesetan ekonomi, 100 hari Ismail Sabri mentadbir, RM 100 juta diluluskan
sama ada secara provincial ataupun keseluruhan oleh kabinet kepada seorang bekas Perdana Menteri, walaupun ianya bukannya hak bekas Perdana Menteri itu, biarpun kabinet tahu bahawa dia telah disabit bersalah menyeleweng 42 juta dana negara. Ya. So 100 juta ya, 100 hari Ismail Sabri 100 juta. 100 hari Ismail Sabri tak payah tuding jari sana sini, hakikat tetap hakikat, harga barang naik mendadak. Okey. Kemudian nak cerita kat Najib ya, bila sebab dalam Facebook Najib cerita dulu ekonomi meleset sebab Muhyiddin membuat darurat lah, belanja 600 bilion bilion menerusi darurat. Betul, Muhyiddin Yassin gagal, betul. Tetapi kerajaan dia, saya ulang, adalah kerajaan pimpinan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, terdiri dari menteri-menteri Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Malah menteri-menteri Barisan Nasional lah yang terlibat secara langsung dalam isu-isu SOP dan sebagainya melibatkan COVID. Dan segala keputusan yang dibuat oleh kerajaan Muhyiddin adalah keputusan kolektif kabinet, termasuk menteri-menteri Barisan Nasional atau UMNO, ya, khususnya dalam belanjawan dan hal-hal bersangkut paut dengan ekonomi dan juga darurat. Ya, contohnya bila mana-mana kerajaan buat belanjawan, ianya semestinya mendapat anggaran cadangan perbelanjaan daripada kementerian, semua kementerian termasuk kementerian yang dipimpin oleh Menteri UMNO. Kemudian menteri-menteri akan duduk dan berbincang rangka cadangan belanjawan terakhir yang perlu dipersetujui semua, termasuk menteri-menteri UMNO. Inilah yang dibawa ke Parlimen, dan kemudian yang menyokong dan membantu luluskan belanjawan ini adalah menteri-menteri UMNO yang turut terlibat dalam perangkaan belanjawan ini. Termasuk ya, membantu menghidupkan semula jasa yang kemudian dijenamakan semula sebagai JCOM, yang Najib asyik kutuk mengapa hidupkan semula jasa, ya. Tapi menteri-menteri UMNO lah yang membantu menghidupkannya semula. Malah cadangan untuk menghidupkan semula jasa dibuat oleh seorang timbalan menteri UMNO dan dia mengaku. Dan akhirnya yang sokong belanjawan biarpun menyelar ya, dana pengaliran dana yang mencurigakan ke Jabatan Perdana Menteri, menghidupkan semula jasa, yang menyelar adalah Najib, tapi akhirnya yang menyokong juga adalah Najib dan Zaid. Jadi Najib sedang menipu, memfitnah orang lain, sedangkan UMNO terlibat sama dalam semua keputusan ni. Dan menteri-menteri UMNO telah menyokong keputusan Ismail Sabri, Muhyiddin untuk meminta darurat pada ketika Muhyiddin sudah hilang majoriti, kerana mereka hendak menentukan kelangsungan kuasa dan kedudukan masing-masing. Dan atas persetujuan menteri-menteri UMNO jugalah perbelanjaan 600 bilion yang dikatakan oleh Najib itu berlaku di bawah darurat. Jadi ikut hujah Najib, menteri-menteri UMNO atau UMNO bertanggungjawab bersama terhadap kemelesetan ekonomi negara yang menyebabkan prestasi negara antara terburuk. Najib sila sangkal, sila cuba buktikanlah, cubalah kalau boleh mengatakan saya ni salah. Itulah Najib, bermain persepsi. Dia akan selit di Facebook dia kenyataan-kenyataan palsu. Hakikatnya kemusahan, kemudaratan ekonomi rakyat dan ekonomi negara, kemelesetan ekonomi hari ini disebabkan kegagalan gerombolan pengkhianat mandat rakyat hari ini, yang juga terdiri daripada menteri-menteri UMNO, dan UMNO sama-sama terlibat. Dan Najib secara peribadi juga terlibat dengan keputusan-keputusan pelik, termasuk menyokong belanjawan yang diselarnya sendiri sampai hari ini, kononnya menghidupkan semula jasa, perbelanjaan pelik apa semua, tapi semuanya akhirnya disokong oleh Najib sendiri. So minta Najib jawab. Minta Najib jawab. So itulah yang saya nak nyatakan secara spesifik.
So sebenarnya ada orang juga minta saya ulas berkenaan dengan Anwar, sebab sekarang situasi di dalam PKR menjadi makin genting. Tetapi saya rasa kita berhenti takat berbincang berkenaan dengan Najib supaya kita tidak mengelirukan audience, dan mungkin esok kalau ada masa saya akan berbincang berkenaan dengan PKR dan juga keadaan Anwar ni yang dikatakan genting. So sementara tu suruh Najib jawab saya. Lockdown separuh masak bawah Muhyiddin tu, menteri-menteri utama yang terlibat dalam pelaksanaan PKP apa semua adalah Menteri UMNO. Dan hari ini tidak ada sebarang petanda bahawa Ismail Sabri telah mengubah dasar Muhyiddin. Kerana jika beliau mengubah, ianya serupa dengan pengakuan bahawa dulu gagal. Walhal pada ketika itu yang mengendalikan SOP yang selalu berdepan dengan rakyat adalah Ismail Sabri. So minta Najib jawab. Jadi saya akan ambil 1-2 soalan, ya. Nampaknya ada masa sedikit, jadi saya akan ambil 1-2 soalan bermula sekarang. Okey. Sekejap ya. Okey, barang naik ni kerajaan sekarang perlu jawab. Jangan tuding jari. Jika menuding jari, sertakan dengan bukti jelas menunjukkan bagaimana secara spesifik benda ni orang yang dituding jari itu menyebabkan barang naik. Okey? Dan lebih penting lagi, apa nak tuding jari? Beri jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian tak ada, tuding jari itu memang hebat. Rakyat dah terseksa, tapi tuding jari lagi. Dan kerajaan pimpinan Ismail Sabri lantikkan antara tertinggi dalam sejarah tanah air. 3 penasihat dilantik, setiap satu saya difahamkan atau saya baca dalam berita, ada ahli parlimen Kepong berkata seorang tu 50,000, termasuk staf kaki tangan dia, jadi jumlahnya 150,000 sebulan, ya. 3 penasihat. Apa Ismail Sabri tak percaya ke menteri-menteri dia, sehingga ada penasihat sini, penasihat sana, lantik sini, lantik sana, sogok jawatan sini, sogok jawatan sana. Kemudian bila harga barang naik, tuding jari. Itu pun Najib tuding secara memfitnah, sebab kerajaan terdahulu semua keputusan adalah keputusan bersama Menteri UMNO dan menteri-menteri PAS, PPBM. Jadi nak tuding jari kat orang lain buat apa? Tudinglah kat diri sendiri. Tanyalah kat Menteri UMNO. Tanya kat timbalan Menteri UMNO yang mengaku menghidupkan semula jasa mencadangkan. Mengapa kau buat begitu? Ya, tanya kat Ismail Sabri, SOP apa, PKP apa semua tu, awak kau buat begitu. Tanya kat Khairi dulu, awak ya kau buat begitu. Ya, tanya kat menteri-menteri UMNO, awak masa Muhyiddin minta darurat korang setuju. Najib dan Zahid lantang dalam media sosial, walhal menteri-menteri dia orang yang setuju, yang beri sokongan kat Muhyiddin, tapi Najib tak akan sentuh menteri-menteri dia. Dia akan bagi tahu rakyat, oh ini semua Muhyiddin. Itu bohong. Jadi mengapa korang buat begitu? Mengapa korang setuju untuk berbelanja 600 bilion dalam pada darurat yang Muhyiddin tak ada majoriti? Ya, Najib ni kacamata dia ni hanya nampak PN. BN dia tak nampak, dia filter. Kesalahan BN tak nampak. Ya. So itulah Najib, penipu. Memang dasar penipu macam tu. Dasar penipu macam tu. Jadi minta Najib jawab. Dan jika Najib teringin nak berdebat isu kemelesetan ekonomi, berdebatlah dengan saya. Saya dah bersedia. Mustafa Mus, penasihat makan gaji buta, perhabis duit rakyat. Rakyat tengah seksa, lantikkan demi lantikkan kabinet besar. Oh, semua rakyat ada hak. Salam dari Kajam, salam Sugih. Okey. Jadi tak ada soalannya, jadi saya pun nak akhiri ya live ni.
Jadi kalau ada soalan boleh bertanya. Ya, Nazri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jika tak ada soalannya, okey. Rainbow Chin, harga barang semakin naik, ekonomi merudum. Ya. Tuntutan rakyat tidak diendah. Menteri-menteri semua senyap. Ya, ini memang sifat mereka. Ya. Dan yang paling memarahkan saya, yang memang lantang mereka buat, cepat dia orang buat, ialah tuding jari. Penyelesaiannya ni tak ada. Jadi menteri tu buat apa? Makan gaji. Itulah kita kena tanya. Tuan RJ, ya, kenapa teruk sangat dengan sikap pemimpin sekarang ni? Perlu ke mereka ni disingkirkan pada PRU nanti, Jebat Selatan? Mereka akan kena padah pada PRU. Ya, saya dah beritahu di Melaka, ya. Di Melaka, anda cek, tak payah percaya kat saya. Jangan kata rakyat boikot sebab COVID. Semua orang duk keluar macam biasa, tiba-tiba nak masuk mengundi, mereka takut. Itu tak logik. Memang berlaku boikot pengundi. Dan apabila berlaku boikot pengundi, penurunan mendadak bilangan yang keluar mengundi, dia akan memihak kepada BN di negeri seperti Melaka, yang memang kuat pengaruh BN dia. Ya. Dan memang tidak ada selain daripada BN, PN dan PH yang bertanding di situ. Jadi bila rakyat dah tak ada pilihan, bila dia dah tolak Anwar, dia dah tolak PN, di negeri itu bila kurang orang keluar, dia akan memihak kepada BN. Tetapi di PRU 15, percayalah, rakyat akan keluar ramai-ramai untuk mengundi dan akan ada alternatif buat rakyat. Jadi BN ni dipersilakanlah bubar parlimen, dan rakyat tertunggu-tunggu nak bubar parlimen ni. Rakyat dah terseksa gila. Dan saya setuju dengan Amanah Kedah. Amanah Kedah telah menamakan Ismail Sabri sebagai bapa pembaziran. Ini memang tepat. Saya setuju dengan Amanah Kedah. Ya. Lantikan menteri sekarang tak ada kena-mengena dengan Muhyiddin. Tengok PKR, Pakatan Harapan, dia sign MOU, dia beri nyawa kepada kerajaan ni yang dikatakan gagal ni, yang mengkhianati mandat rakyat ni. Macam mana? Itulah sebabnya dia kena teruk di Melaka. Dan PH ni dia takkan sedar, sebab DAP Amanah ni dia semua di bawah pengaruh Anwar. Dia pun tak nampak Anwar ni ditolak oleh pengundi. Dia pun tak nampak. Ya. Anwar sign MOU. Nampak sangat rakyat bahawa agenda PKR, agenda Pakatan Harapan ni ialah menjadikan Anwar Perdana Menteri. Bukannya agenda untuk reformasi, bukannya agenda untuk membawa perbaharuan, bukannya agenda untuk mendukung mandat rakyat, memperjuangkan hak rakyat. Tak ada. Ianya agenda untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. Rakyat dah meluat. Sebab itulah yang bila tak ada pilihan, bila korang keluar mengundi, dapat kat BN. Itu pun 12 kerusi, BN menang majoriti tipis. Anwar patut malu. Ya. Sekarang dia dah balik pada cara lama dia. Dia kerah otai-otai dia untuk buat bising. Tak guna. Rakyat makin meluat sebab otai-otai ni yang dulu bising, yang kacau pentadbiran Mahathir ni, sehingga menyebabkan ahli-ahli Parlimen PPBM meluat sampai menjadi insiden di mana PPBM keluar Pakatan Harapan. Anwar penyebab ni. Jadi Anwar ni dia kalau tak berundur, nasiblah Pakatan Harapan. Ya. Okey, baik. Ismail Abdullah, tuan, adakah lockdown mereka buat adalah satu permainan mereka? Ramai yang mengesyaki benda tu. Ya, yang saya nampak lockdown tu lebih baik jangan buat lockdown dululah masa zaman Muhyiddin. Tapi tak boleh salahkan Muhyiddin, ya. Ini semua dipersetujui oleh menteri-menteri UMNO termasuk Ismail Sabri. Ianya lockdown separuh masa. Ya, yang hanya memudaratkan perniagaan beratus ribu perniagaan kecil dan sederhana, ya, dan memudaratkan berjuta rakyat yang sama ada hilang sumber pendapatan ataupun berkurang sumber pendapatan, dan kini mereka perlu berdepan dengan harga barang yang naik. Tapi apa kerja Najib? Tuding jari. Ya, so itulah ulasan saya hari ini. Kita minta Najib jawablah, tapi korang tahulah Najib ni tak akan jawab, ya. Sebab dia ni kaki spin, kaki main propaganda. Kalau Najib berani jawablah.
Okey. Sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa ya sertai saluran Telegram saya akan letak link di atas sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.